Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bahagian orang bijak mengatakan, malulah kamu dengan rasa malu yang sesungguhnya di majlis orang-orang yang mempunyai rasa malu. Ibn Atta mengatakan, ilmu yang terbesar adalah rasa segan ataupun haibah dan malu. Jika keseganan dan rasa malu hilang, maka tidak ada kebaikan yang tersisa di dalamnya. Zunnun al-Misri mengatakan, rasa malu adalah keberadaan rasa segan dalam hati, bersamaan dengan keterlepasan segala sesuatu yang telah hilang dari dirimu menuju ke hadrat Tuhanmu. Dikatakan pula, cinta adalah berbicara. Malu adalah diam membisu. Dan rasa takut adalah menggelisahkan. Abu Uthman Al-Hiri mengatakan, orang yang berbicara dalam suasana hati yang diliputi rasa malu, tetapi apa yang dibicarakannya tidak dalam suasana rasa malu kerana Allah, maka dia adalah orang yang menipu. Hasan Al-Haddad bertamu ke rumah Abdullah bin Manazil. Dari mana kamu? Tanya Abdullah bin Manazil. Dari hadis Abul Qasim Al-Muzakki. Tentang apa yang dibahaskan? Tentang malu. Sungguh menghairankan orang yang tidak punya rasa malu pada Allah. Bagaimana dia boleh berbicara masalah malu? As-Sariyus Saqati berkata, sesungguhnya rasa malu dan jinak memasuki hati. Jika di dalamnya keduanya menemukan zuhud dan wara', maka keduanya akan turun. Jika tidak, maka keduanya akan pergi. Ahmad Al-Jariri mengatakan, sebahagian manusia pada kurun pertama bermuamalah dengan agama dan hal-hal di antara mereka, hingga agama menjadi tipis. Kemudian pada kurun kedua, bermuamalah dengan pemenuhan janji, hingga pemenuhan janji itu sendiri hilang. Kemudian pada kurun ketiga, bermuamalah dengan marwah, hingga marwah itu pun sendiri hilang. Kemudian pada kurun keempat, bermuamalah dengan rasa malu, hingga rasa malu hilang. Dan akhirnya jadilah manusia bermuamalah dengan kesenangan dan ketakutan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Setengah ulama menyatakan bagaimana nak membentuk rasa malu. Antaranya ialah duduk dalam majlis orang-orang yang ada sifat malu. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dia datang seorang lelaki menemui Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, tolong nasihatkan, wasiatkan pada saya. Maka jawab baginda SAW, usika an tastahi minallahi ta'ala kama tastahi minar rajulis salih min qaumika. Aku mewasiatkan kepada kamu supaya malu dengan Allah, sebagaimana kamu malu dengan lelaki yang soleh di kalangan kaummu. Artinya,
dalam pendakian kita untuk menyuburkan rasa malu dalam diri. Caranya ialah berkawanlah dengan orang yang malu. Orang yang malu buat maksiat. Orang yang malu membuang masanya dengan sia-sia. Orang yang malu bercakap bahasa-bahasa yang tidak baik. Orang yang malu untuk melakukan perkara-perkara yang merugikan agama dan dunia. Bila kita bersahabat dengan orang-orang yang mempunyai sifat malu, yang menjaga auratnya, yang menjaga tutur katanya, perbuatannya, bahkan menjaga pandangannya, pendengarannya, bahkan menjaga semua benda, maka kita turut akan rasa malu. Satu ketika mana salah seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri duduk bersama sahabat-sahabatnya makan dalam satu dulang makan. Dan makanan tu ada roti, ada daging, kuah daging. Kita sebut macam makan puri lah, makan puri. Makan roti canai. Dan ketika mana kita tahu sunat bila kita makan berbual ringan. Jangan jadi macam ahli kitab, jangan jadi macam orang Kristian, orang kafir, dia makan dia diam. Kan jadi orang kafir kalau makan senyap, bunyi sudu garpu. Orang beriman tidak begitu. Beriman bila dia makan, dia bercakap. Untuk tunjuk ukhuwah. Walaupun tengah jamu hawa nafsu, perut lapar. Tapi masih mampu berbicara untuk menjaga sahabatan. Itu beza kita orang Islam dengan orang kafir. Maka yang kita bercakap ni bukanlah bercakap benda berat-berat. Bercakap benda ringan. Dan taklah bercakap sehingga merosakkan situasi kita makan. Tahu sampai keluar balik nasi. Tak mungkin macam tu. Sederhana. Cakap tanya khabar. Ketika mereka bercakap, lalu kata Sufyan, orang-orang dahulu, para salafun, orang dahulu, mereka memulakan makan roti sebelum makan daging. Adab mereka makan, mereka tak ambil daging dulu, mereka makan roti dulu. Roti, pecah dulu kuah, kemudian boleh makan daging. Lalu kata murid-muridnya, tuan guru, kita kan makan roti dulu. Maka jawabnya, betul. Tapi tadi kamu berbicara tentang orang lain, kamu mengumpat. Mengumpat tu macam makan daging orang. Maka kamu makan daging sebelum makan roti. Maka anak-anak murid dia malu dengan teguran. Bila berkawan dengan orang yang malu macam ni. Jadi kita malu bila bercakap, duduk makan berbuah orang. Yang menjadikan umpat. Dan kita malu kalau misal kita sebelum tidur dengan isteri kita. Kita duduk berbuah orang lain sampai mengumpat. Akhir tidur pun buat dosa dulu sebelum tidur. Yang sepatutnya, kemana kita tidur jangan bercakap hal orang lain. Cakap hal kita, muhasabah diri kita. Tengah start nak tidur je duduk cakap pulang, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Cerita orang tu. Asalnya nak cerita-cerita je. Tapi akhirnya berlaku bahasa-bahasa yang melanggar kita. Contoh bila bercakap hal orang, kita berada pada sempadan yang membahayakan kita. Kita ada kat border. Border itu mungkin mengumpat, mengutuk, semua ada. Memfitnah. Bila kita mula cenderung untuk bercakap hal orang lain, maka wujudlah maklumat palsu yang berupa fitnah. Maklumat palsu yang mungkin berupa tuduhan. Atau masalah maruah dia jadi umpatan, kejian. Itu kita lihat orang di antara sifat orang malu, mereka tak suka bercakap hal orang lain. Lagi malu orang tu tinggi. Malunya dia tak cakap orang. Tapi kita tengok orang kalau tak malu, dia akan cakap orang. Banyak pula. Semua dia cakap orang lain. Khususnya keaiban orang. Tepi kain orang. Hak peribadi orang. Sehingga dia menjadi rujukan hak peribadi orang. Kita jangan sampai rujuk hak peribadi orang kita. Apa teruknya kita dalam bab tu. Ya kalau orang tahu ni, tanya dia bukan tahu apa. Itu lebih baik. Kita tak memudaratkan agama kita, kita tak tahu hal orang lain. Tak mudarat, kita tak tahu dia anak berapa. Kita tak tahu tentang latar belakang hidupnya. Tak ada mudarat agama kita.
Maka bila berkawan dengan malu sebagaimana Rasulullah wasiat, Nabi kata, malulah kamu pada Allah sebagaimana kamu malu dengan lelaki yang baik di kalangan kamu. Dan ini ada kata-kata yang kita sebut di sini. Sebahagian orang bijak mengatakan, inilah kata-kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ali yang berpesan, duduk dengan orang malu supaya kamu malu. Karena itu para ulama ketika mana membicarakan sifat malu, maka bina dulu malu kita dengan Allah sebelum kita membina malu kita dengan diri kita, sebelum kita membina malu kita dengan orang lain. Pertama, bina dan beri kita malu pada Allah. Yang pertama, dengan melihat banyaknya nikmat Allah pada kita. Ini cara nak bina malu. Malu kita dengan Allah dengan melihat banyaknya nikmat Allah pada kita. Dan yang kedua, dengan melihat banyaknya kecuaian kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Banyaknya kecuaian kita dalam melakukan ketaatan dan ibadat pada Allah atas nikmat yang Allah bagi. Dan yang ketiga ialah sentiasa melihat besarnya kesalahan kita. Bila kita buat salah, jangan nampak kecil. Biar nampak besar. Walaupun kesalahan itu kecil. Dan inilah watak para sahabat. Mereka melihat dosa kecil bagaikan gunung yang akan hempak kepala mereka. Sedangkan orang munafik melihat dosa besar bagaikan lalat yang hinggap di hidung dia. Lalu ditebah macam tu je. Alam. Untuk kita rasa malu, biar kita ada isti'zamul jinayah. Setiap kali kita buat salah, biar nampak besar. Biar nampak macam, ya kita pun tahu bila kita belajar, ada dosa kecil, ada dosa besar. Itu secara hukum. Mengaji dan bab usul. Ilmu usul tentang kecil, besar, dosa. Bagaimana mengenalinya. Kita belajar dalam bab kait dengan hukum hakam ini. Namun sebagaimana kata ulama, jangan melihat dosa kecil atau besar. Lihat dengan siapa kita berdosa. Dosa tu dengan Allah. Bila kita sebut dosa, benda yang berkait dengan Tuhan. Perintah larangannya. Hak Allah atau hak hamba yang Allah perintah kita jaga. Maka itulah dosa. Sebab yang beri dosa pahala ni Allah. Biar kita rasa besar dosa. Bahkan mereka dahulu, walaupun mereka solat, bila melambatkan solat pun mereka rasa berdosa besar. Jangan cerita tak solat, melambatkan solat. Ada satu kisah yang disebut oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair. Bila seorang lelaki mendapat tahu kakaknya meninggal dunia. Maka dia pun pulang. Mengkebumikan kakak dia. Tapi ketika mana dia nak masuk ke liang lahat, letak kakaknya. Tiba-tiba dia melihat gelungan api keliling dia. Maka dia cuba untuk memadamkannya. Tiba-tiba api itu menyambar tangannya. Datang rasa takut. Maka dikebumikan akan api itu ada. Tak nak padam. Dan dia balik menangis, mengadu pada mak dia. Mak, kenapa kakak ni buat dosa apa benda? Sampai Allah tunjuk fitnah kubur. Dosa apa benda? Mak dia dengar, mak dia pun menangis. Mak dia kata, dosa kakakmu yang mak tahu dah satu je. Dia suka lambatkan solat. Bukan kata tak solat, lambat solat. Tuan-tuan, bila orang-orang baik ni, orang kalau dah dekat dengan Allah, salah kecil pun jadi besar. Tuan-tuan tengok kalau orang yang dipecat oleh sultan, orang kerja-kerja dekat sultan, salah dia tak besar, tapi bila dia salah ke sultan, dia kena pecat. Kalau dia kecil je mungkin, tapi kesalahannya pada sultan. Dan dia orang dekat dengan sultan, mungkin dia kena pecat. Kalau dia orang jauh-jauh tu tak ada masalah. Biarlah dia. Bila orang tu dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan sikit kesalahannya jadi besar supaya dia menjadi orang yang paling jaga dirinya dengan Allah. Jaga betul-betul. Oleh sebab itu bila kita nak bina rasa malu dengan Allah, bila kita rasa isti'zamul jinayah, ya, setiap kali kesalahan dibuat biar nampak besar, jangan nampak kecil. Dan yang keempat kata ulama, ialah kita membayangkan bila mana kita berdiri depan Allah. Bayangkan bila kita berdiri depan Allah macam mana.
Rasa takut kita. Ini semua keadaan. Para Nabi pun takut jangan kata kita. Diri depan Allah Tuhan Rabbul Jalil. Untuk dihisap. Sehingga kata mereka ada dua keadaan yang kami paling takut. Pertama, waktu berdiri di hadapan Allah. Yang kedua, waktu diberi buku catatan. Kata Uthman bin Affan, sekiranya aku diminta menunggu untuk diberi buku catatanku, kanan atau kiri, saya aku lebih rela binasa ketika itu. Takut jawapannya lain, takut tiba-tiba kiri. Ini Uthman bin Affan, menantu Nabi SAW, yang dijamin syurga dengan kemuliaan dan kebaikannya. Maka bayangkan kita berdiri depan Allah macam mana. Kita berdiri depan orang kita segan pun dah berpeluh lah. Berdiri depan orang yang ada kuasa sikit, kita pun dah berpeluh. Ini Tuhan Allah yang punya segala-galanya. Dan yang kelima kata ulama ialah membina ilmu bahawa apa pun kita buat Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita buat benda. Kita duduk seorang ke, berdua ke, berbisik ke, cakap kuat ke, Allah tahu. Al-ilmu bittila'illahi alaihi. Tahu bahawa Allah tengok kita. Waktu kita sujud, waktu kita berdiri. Contoh kalau tuan-tuan tidur, tuan-tuan pun onkan kamera telefon. Tuan-tuan yakin tak bahawa video telefon kita akan rakamkan semua waktu kita tidur? Dengkur, tergolek, tonggeng gitu. Macam-macam aksi kita nak sampai ke subuh. Cuba tuan-tuan rakam, tidur, esok bangun tengok balik. Mana keadaan tidur kita ni? Dengkur kita kekuatan dia macam mana? Kita punya pergerakan kita berapa kali kita berpusing. Waktu kita tidur kita tak tahu kita pusing berapa kali, ambil video tengok. Kita pusing berapa kali masa tidur. Maka kita tahu, oh, semua dirakamkan. Kali itu baru video daripada telefon. Bayangkan Allah yang menciptakan kita dan melihat perbuatan kita. Bukankah kita akan rasa malu bila kita tahu Allah tengok? Itu yang disebut dalam hadis semalam kita bacakan. Sebelum ini. Wallahu ahaqqu an yustahya minhu. Bila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kita kalau duduk seorang-seorang, boleh tak kita tak nak jaga, tak nak pakai baju, lanjang, bogem macam seorang? Sahabat tanya pada Nabi SAW. Kalau kami ni seorang, idza kana ahaduna khalian, kalau kami duduk seorang-seorang, boleh tak kami tak nak pakai apa? Boleh. Apa jawab Nabi SAW? Wallah ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih patut kamu malu daripada manusia. Yang kita cerita watak Abu Bakar As-Siddiq, watak Uthman bin Affan dan lain-lain sahabat. Tak adanya mereka nak telanjang bogey dalam rumah seorang-seorang, tak ada. Walaupun tak berdosa, tapi kerana ada malu. Maka di sini kita lihat watak malu. Baik, kita sebut dari pertama bina malu dengan Allah. Yang kedua bina malu kita dengan diri kita. Macam mana nak bina malu kita dengan diri kita sendiri? Kita tengok kita dan matlamat yang Allah perintahkan kita buat. Apakah kita telah melaksanakan matlamat? Kita ni akan mati. Apa persiapan? Kita ni akan masuk kubur. Apa persiapan? Kita ni akan dibangkitkan. Apa persiapan? Kita ni akan dihisap. Apa persiapan? Proses ini perlu kita hadirkan dalam diri kita. Saya ni akan mati. Bila tuan-tuan ingat benda tu, tuan-tuan akan malu pada diri sendiri. Saya nak mati. Umur saya ni bukan sikit, banyak dah. Kita duduk tengok semayang tak berapa cukup lagi. Quran pun tak berapa banyak lagi baca. Dosa pun tak taubat lagi. Kita dah dekat nak mati. Dengan itu kita tahu akan datang rasa malu kita. Datang malu kita tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Bila kita ingat persiapan mati kita. Yang kedua, bayangkan pula tentang dalam kubur kita. Kubur kita ni tuan-tuan, nanti kita akan berpindah pada alam yang lebih nyata daripada apa yang kita sebut sekarang. Ini kita hidup kat dunia ni. Ini tempat kita diuji. Bukan tempat sebenar kita. Nanti kubur ialah tempat kehidupan sebenar bermula. Kehidupan sebenar kita bermula
Ialah dalam kubur. Macam contoh, kalau tuan-tuan selalu sebut. Kita daripada mula lahir sampai sekarang. Kehidupan kita sebenar bermula bila? Kita pun kata, oh Ustaz, kehidupan sebenar bila kita usia start 40 tahun. Kalau 40 tahun barulah kita matang, barulah kita rasa hutang dah habis, semua dah habis, anak pun dah separuh besar. Baru kita rasa kehidupan umur 40. Kita sebut hidup di dunia bermula umur 40. Betul, itu masih lagi kita dalam proses ujian. Pak kata-kata kalau kita ambil pusingan kehidupan manusia, kita umur 25 kahwin. Atau kita mungkin 20 tahun. 20 tahun kita kahwin. Kahwin dah masa 20 tahun, kita dah umur 40, anak kita mungkin 18 tahun, 20 tahun. Sebahagian bebanan kehidupan tu dah hilang. Loan pun kereta dah habis banyak dah. 20 tahun. Daripada umur 25 tahun dapat kerja. Kalau ambil loan 7 tahun, maka dia dekat 3 buah kereta dah kita ada. Yang kita dah habis bayar. Barangkali lah secara umumnya. Tak adalah satu kereta habis bayar. Walaupun yang lain masih sambung bayar lagi. Ini satu. Rumah kita dalam tempoh 20 tahun, kalau pun tak habis bayar lah. Ringan banyak dah. Ni kalau kita nak full settlement tu sikit je. Boleh pun habis. Dan anak-anak kita dah tak jadi beban sangat. Tak ada lagi yang anak nak berdukung. Jangan tuan-tuan jumpa orang umur 40 didukung anak lagi. Jangan. Kebanyakan anak dia dah besar. Adalah seorang dua yang mungkin masih ada anak kecil. Tapi purata, kita sebut cara purata. Kita umur 40, ada lagi anak kita dukung? Ada usah. Paling kecil jah satu. Dia tak dukung. Dah jah satu. Dah dua. Anak tak dukung, bini lagi dah tak dukung 40. Sakit lutut dah. Lalu kita mulai proses ini. Kita kata, oh kehidupan bermula 40. Sebab banyak bebanan sudah hilang. Oh masuk 50 ni kehidupan bermula kita nak fikir macam mana nak pencing paling baik. Masa tu duk fikir duit pencing lah. Masuk 60 ialah tahun kita rehat. Tak nak kerja apa. Ni secara umum lah. Ada orang mungkin jadual hidup dia lain. Tapi kita sebut cara umum. Yang cara yang digariskan oleh semua negara. Bila mereka cerita 60, mereka inilah umur maksimum pencing kebanyakan negara. Semua mereka kata, okey pencing kerjanya cuma jalan. Kerajaan Jepun, di Jepun sebagai contoh, dia buat subsidi untuk orang tua 60 tahun berjalan percuma. Hantar ke Mesir, hantar ni, hantar. Suruh jalan, jangan kerja lagi. Kau dah penat kerja. Atau kita kat Malaysia pun sama. Orang masuk 60, dipencingkan. Jangan lagi kerja walaupun awak hebat, bijak. Penuh guru pakar, kau cikgu lah. Penuh sekarang, pencing. Ada seorang dua je terlepas sambung. Yang lain semua tak sambung dah. Digunakan duit sekarang untuk apa? Rehat. Itu belum kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar, waktu tuan-tuan mula duduk dalam kubur. Itu kehidupan. Betul hari tu kita betul-betul nak makan pencing kita. Pencing apa tuan-tuan? Amal soleh. Bukan pencing berhenti daripada kerja kita. Tapi berhenti daripada melakukan amal soleh, itulah pencing sebenar orang beriman. Kerana masanya untuk dia mengambil semua kebaikan yang pernah dibuat di dunia. Sebab kita bila dalam kubur dah tak boleh buat ibadat. Dipencingkan daripada buat ibadat. Semayang tak boleh, puasa tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tak ada lagi cerita pahala dalam kubur. Allahumma illa menaikkan yang datang daripada orang lain sebagai hadiah kepada kita berupa anak-anak dan doa orang beriman. Daripada kita tak ada. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Bila mati anak Adam, terputus amalan dia. Mereka 3 perkara yang telah kita syarahkan. Amal, sedekah jariah dia, ilmu dia, anak soleh. Tapi secara umum kita dah tak beramal. Kita dah tak sembahyang, kita dah tak puasa. Mana itulah pencing sebenar kita. Jadi tuan-tuan ingat kita, agak-agak dalam kubur, boleh makan pencing amal soleh tak? Boleh tak sembahyang kita menjadi sebahagian pahala yang kita nikmati dalam kubur? Silaturahim kita, sedekah kita, puasa kita, baca Quran kita, kebaikan kita. Disebut dalam hadis, semua kebaikan ini akan datang keliling kita dalam kubur. Untuk memberi apa? Memberi rasa aman. Bagaimana bila tuan-tuan pencing, rumah dah habis bayar, duit dalam bank banyak, kredit SP banyak, jadi aman. Walaupun dalam poket kosong. Poket kita tak ada apa, orang tua berjalan, poket dia kosong. Tapi dia rasa aman sebab apa? Rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, duit bank banyak. Duit tabung haji pun banyak, dah kali ketiga tabung haji panggil ni. Banyak. Diri dia tak bawa duit.
Dia aman. Sama dengan ahli kubur. Pada diri tak ada apa. Tapi keliling dia semua benda yang jaminan dia. Dia pun tenang. Sehingga datang seorang yang menyerupai lelaki yang cantik. Kalau dia lelaki, kalau perempuan-perempuan yang cantik, itu amal soleh yang akan temang dia dalam kubur. Sehingga dia akan jumpa seorang duduk dalam kubur bersama dia. Apa awak ni? Tengok wajah pun tenang. Bau wangi. Awak siapa? Maka jawab orang ni, saya amal soleh awak. Saya datang teman awak. Kan tuan-tuan kita kalau orang VIP, turun airport dah ada satu pegawai protokol tunggu kita. Tenang kita tahu nak pergi ke mana. Dah tunggu ni kat airport. Sama juga kalau orang tu soleh dalam kubur dah ada orang tunggu. Siapa tu orang tu? Amal soleh. Dan kita pun bayang apa persiapan kita kubur. Lepas tu kita bayang balik. Ini nak datangkan rasa malu pada diri. Nanti kita bangkit macam mana bangkit? Datang sangkakala. Bangkit semua manusia daripada kubur. Apakah kita dibangkitkan dan dihimpunkan bersama orang soleh? Sebab Nabi SAW ketika menyebut anta ma'a man ahbab. Kamu bersama orang yang kamu sayang. Yang dimaksudkan kamu akan dihimpunkan bersama orang yang kamu sayang. Kalau kamu ahli sedekah, kamu dihimpunkan bersama ahli sedekah. Kalau kamu ahli solat, dihimpunkan bersama ahli solat. Kalau kamu para wali Allah, dihimpunkan bersama para wali Allah. Kalau kamu orang berkasih sayang kerana Allah, dihimpunkan dengan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Memang disebut dalam hadis, laki-laki yang berada pada mimbar cahaya. Yang dilihat oleh para Nabi dan orang mati syahid. Siapa dia ni? Sebab dia ni bukan Nabi. Dan dia pun tak ada kesan mati syahid. Tapi duduk atas mimbar cahaya. Oh, rupanya ini ialah dahulu orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dia bersahabat tu betul-betul kerana Allah. Nampak kawan dia hanyut, dia tarik kawan dia balik. Dia hanyut, kawan dia tarik dia balik. Nampak kawan dia salah, dia tegur kawan dia atas kerana Allah. Ini yang berkasih sayang kerana Allah, dihimpunkan akhirat kelak di atas mimbar cahaya. Untung dia. Yang ni pula orang-orang yang bersedekah. Datang payung yang teduh atas kepalanya. Dia duduk di bawah teduhan yang begitu mengamankan dia. Begitu selesa. Siapa dia? Oh, itu sedekah-sedekah dia jadi payung dia. Tiap orang. Lalu kita pun bayang, kita ni kelompok mana agak-agak. Maka datang rasa malu kita dengan apa yang kita belum buat dengan sempurna. Kemudian bayangkan pula waktu mana kita berdiri di hadapan Allah. Diceritakan dosa kita dan keaiban kita. Malu tak kita? Ni kalau buka buku catatan. Banyaknya kerja tak baik kita buat. Bayangkan hari itu Allah akan hisap. Maka diceritakan pada semua. Sama ada Allah tutup keaiban kita ataupun Allah baca keaiban. Dalam dua keadaan. Ada orang yang Allah tutup. Allah kata sebagaimana aku tutup keaibanmu di dunia, sekarang juga aku tutup. Tapi ada orang yang Allah cerita keaiban dia. Maka kita dulu hidup kat dunia tak suka kebel kejahatan orang. Keburukan orang, pantang tengok buat salah. Suka sangat kita cerita ke orang. Apakah kita rasa aman nanti kesalahan kita tak diceritakan oleh Allah? Kalau kita bayang hari di mana dibentangkan sebuah amalan, tiba-tiba catatannya semua tak elok, tak baik. Tak malukah kita hari itu semua orang tahu? Maka ini membina malu pada diri sendiri. Kemudian nanti diputuskan buku catatan tangan kanan dan kiri. Dan ditentukan syurga dan neraka kita. Dan ini yang akan membina sifat malu kita. Yang ketiga, malu dengan masyarakat. Bagaimana nak membina malu dengan masyarakat? Ini disebut oleh pengarang kita. Berkawanlah dengan orang-orang yang malu. Maka kita akan tahu juga malu. Contoh kita bila berkawan dengan orang ada adab. Orang ada akhlak. Cara berjalan, cara protokol majlis, cara sekian. Automatik kita pun terikut sama cara dia. Jadi membina malu dalam masyarakat. Dalam budaya menghormati. Dalam budaya memuliakan orang. Dalam budaya menghargai atas kebaikan dia buat. Dalam budaya memberi nasihat. Kita bila ikut orang-orang yang biasa dakwah orang, kita pun tahu cara nasihat yang baik. Mana cara nak nasihat? Taklah kita nak nasihat tengking-tengking, marah-marah. Lalu kita belajar rasa malu dalam menasihati orang. Sebab kita nasihat orang, kita pun tahu kita pun tak sempurna juga. Lepas tu bila kita nasihat, moga Allah ampunkan kita semua.
kita semua ada buat salah. Buat salah ni saya nampak tuan ada buat salah. Tapi saya bukan kata saya tak salah, saya pun ada salah. Di situ cara datang sifat malu kita sesama manusia. Contoh waktu kita tegur orang, jangan pernah rasa kita baik pada dia. Sebab kita ada salah lain yang mungkin dia tak nampak. Kalau dia nampak, dia pun tegur kita juga. Tapi Allah tak bagi nampak salah kita. Kita nampak salah dia, dengan bini dia salah. Dengan anak dia buat salah. Dengan kawan dia buat salah, kita pun tegur. Tapi sebenarnya, kita juga tidak selamat daripada buat salah. Ada, bukan tak ada. Itu tuan-tuan buang sifat. Rasa kita mulia waktu kita tegur orang. Dan juga buang sifat. Jangan bila kita ditegur, kita anggap orang hina kita. Buang sifat tu. Kita berada pada zaman orang tak boleh tegur. Zaman di mana orang tegur rasa dia baik. Itu satu hal. Rasa dia lebih pandai, adik. Itu penyakit. Dan ramai zaman di mana bila ditegur tu dia rasa macam dia dihina. Atau kadang-kadang suami tegur isteri. Oh, abang hina saya. Macam mana kalau suami tak boleh tegur isteri dia? Walhal isterinya perlu taat kepada suami. Perlu mencari redha suami. Maka pada perkara-perkara suami dia tahu bahawa dia tak redha cara isteri dia buat. Dia nampak ini tak taat nama dia. Saya kata jangan keluar rumah, awak keluar rumah. Saya kata awak jangan bermalang rumah orang lain. Nak malam-malam kat rumah. Saya tak marah awak ziarah rumah ayah awak. Tapi bila nak bermalam, jangan. Kata setengah ulama, nyatakan harus seorang wanita, dia menziarahi seorang isteri, menziarahi ibu bapanya atas nama silaturahim dengan syarat tidak bermalam. Walaupun jumhur ulama mengatakan tak boleh melainkan dengan izin suami. Jumhur ulama kata, isteri kalau nak ziarah mak dia, abang dia, kakak dia, atau nama silaturahim, tidak dibenarkan keluar rumah kalau suami tak izinkan. Jangan, tak payah. Minta awak jangan keluar rumah. Saya nak ziarah mak saya sakit, jangan keluar. Tapi di sisi pandangan sebagian ulama, sebagian disebut oleh Dr. Uqlah dalam kitab Nizam Usrah, menyatakan boleh. Pandangan ini boleh. Dan saya pernah hurai secara ringkas. Bahawa seorang isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk menghubungkan silaturahim dengan syarat tidak bermalam. Sebab malam hak suami. Malam tu hak suami. Jadi kalau isteri dia nak pergi jenguk mak dia, nak pergi jenguk abang dia ke hospital, nak pergi jenguk adik dia ke asrama misalnya, dengan syarat dia tidak bermalam. Kalau bermalam itu hak mutlak suami. Malam tu hak suami. Jadi kalau perempuan, kita selalu ingat perempuan bila nak kahwin, jangan fikir oh kerana saya jatuh cinta saya pun nak kahwin. Tahulah apa dia hak yang perlu kita laksanakan pada suami. Bukan hak tu bukan kecil, besar. Macam ni kita nak dapat jawatan. Jangan tengok gaji je besar, tengok kerjanya apa. Oh ni tawaran gaji 18,000. Tapi ingat kerjanya ialah bersih gigi buaya. Memang 18,000. Pokso ada, first class. Dia kerja bersih gigi buaya. Bukan buaya biasa tu. Besar-besar tu. Buaya Amazon, Sungai Nil. Kita duk tengok gaji besar, tak tengok kerjanya apa. Kata ada seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW. Apa hak suami? Maka Rasulullah beritahu. Oh, kata dia tak nak kahwin, tak nak kahwin. Besar sangat hak suami. Saya tak nak kahwin. Takut. Dia kata kalau aku diizinkan untuk membenarkan seorang sujud pada orang, saya aku suruh isteri sujud pada suami. Tapi tak dibenarkan. Kita tak boleh sujud melainkan pada Allah. Kalau aku dibenarkan membolehkan orang sujud, aku suruh bini sujud. Sebab itu orang Hindu, isteri dia kena sujud suami. Mesti restu suami, sujud kat suami dia. Tapi Islam tak benarkan. Kenapa sujud hanya pada Allah? Yang mana pun kita nak muliakan suami kita, jangan sampai kita melihat dalam nilai ibadat. Melainkan kepada Allah nilai sujud itu. Maka kita sebut si isteri ini, antara musibah dia bila dinasihati oleh suami, dia anggap suami dia macam kutuk dia. Dan lebih parah pada itu, kita tok-tok guru ke ustaz-ustaz ke tegur anak murid berkata, ustaz ni kutuk saya tu. Dah habis. Kalau semua tegur orang dia anggap kutuk, dia anggap macam sini, dia anggap, maka siapa yang akan tegur kita? Ini perangai bahaya kita di akhir zaman. Lepas tu hari ni, dia pula boleh kondeng ulama'. Dia suruh ulama' tu belajar banyak lagi. Pula dah.
Ustaz belajar banyak lagi lah. Habis awak? Dia macam dah pandai pada ustaz ni. Zaman kita buat ada. Zaman orang tak tahu malu. Jadi bila kita cerita tentang nasihat, dalam bab macam mana membina malu pada masyarakat, dalam masyarakat, kita belajar cara memberi nasihat, belajar menghargai nasihat. Bukan kita belajar mencari masa sesuai untuk nasihat. Ini semua kita belajar daripada masyarakat. Imam Syafi'i ajar kita. Kadang-kadang nak nasihat orang, jangan nasihat dia di hadapan khalayak ramai orang. Nasihat dia ketika dia bersendirian dalam hal peribadi dia. Ada pun hal umum supaya orang lain juga dapat manfaat, kita cerita. Di hal berkaitan dengan peribadi dia je, maka ini nasihat saya peribadi. Sebab salah tu orang lain tak nampak, kita je nampak. Maka ini bersifat peribadi. Tapi kalau kesalahan tadi boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Contoh dalam bab sembahyang salah, orang lain pun banyak buat salah. Maka perlu ditegur. Ketika mana Rasulullah SAW sedang duduk, tiba-tiba seorang lelaki mengambil wuduk. Dan kakinya tidak sempurna dibasuh. Dan dia bergerak untuk menuju tempat solat. Nabi jerit, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah kaki-kaki yang akan dibakar di dalam api neraka. Bayangkan orang ambil wuduk tak sempurna pun boleh masuk neraka. Jangan kata tak semayang. Dia marah pula, ustaz ni kalau tak semayang masuk neraka, teruknya ustaz. Tak tegur ni, awak kalau tak semayang masuk neraka. Pandai-pandai dia neraka dia punya ke? Itu yang disebut oleh Rasulullah. Tak, ni tolong beritahu. Kalau Rasulullah sebut orang yang tak sempurna basuh kaki pun boleh masuk neraka, itu dia nak semayang. Jangan cerita orang tak nak semayang tu. Itu tak kata dia masuk neraka secara zat dia. Perangai dia tu. Perangai orang tak solat. Tak solat masuk neraka. Sebab tu ketika mana malaikat penjaga neraka tanya ahli neraka, masalahkakum fi saqar? Dah kenapa masuk neraka ni? Qalu lam nakum minal musalli, sebab kami tak semayang. Ada ustaz-ustaz dah cakap tak semayang masuk neraka. Akhirnya ahli neraka sendiri mengakui kami masuk neraka sebab tak semayang. Ni ada seorang lelaki saya katakan dia basuh kaki tak sempurna. Kita kan kadang-kadang bila ambil wuduk, anak-anak tengok anak-anak kita. Dia basuh kaki depan, belakang tumit tinggal. Bukan kata anak-anak, bapa anak-anak pun serupa kadang-kadang. Waktu ambil wuduk, ini sebab dia tak gosok kaki dia, dia jiru air je. Pakai paik, buka paik, ulu depan macam tu di depan. Belakang tak kena. Rasulullah tak panggil, sini aku nak tegur. Sebab ini kesalahan common. Semua orang buat. Sebab itu Nabi cakap kuat. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang akan terjerumus dalam neraka. Bukan sekadar sahabat yang dapat teguran, semua orang dapat teguran. Sebab semua orang, macam saya kata, kita dalam wuduk kadang terlepas pandang. Ujung siku terlepas pandang. Ujung tumit terlepas pandang. Kadang-kadang bila ambil ni, anak telinga ni tak kena. Sekali je ambil. Dia macam basuh muka alat solek je. Ni, daripada mambati sya'ar ila asfaliz ziqan wa min syahmatil uzunain ni. Anak telinga ni anak telinga. Anak telinga ke anak telinga ni wajib dibasuh. Daripada mula keluar anak rambut, dia panggil mambati sya'ar. Sehingga asfaliz ziqan ni kita punya dagu. Okay, ambil. Ada orang terlepas ni. Kalau tuan-tuan perhatikan anak-anak kita tu dagu. Yang biasa dia terlepas dalam basuh. Kalau tangan, siku tak kena. Kalau kaki, tumit tak kena. Dan ini juga berlaku pada orang-orang besar. Kerana dia kelam kabut nak solat, nak ikut imam, dia pun basuh kaki lebih kurang. Tak kena tumit dia. Maka kadang-kadang tegur tu kena perlahan kerana melibatkan peribadi. Kadang-kadang tegur tu kena kuat sebab dia melibatkan umum. Umum buat salah. Jadi, dalam membina sifat malu dalam masyarakat, kita bergaul dengan orang yang ada adab, orang-orang yang ada akhlak. Akhirnya kita bukan sekadar belajar cara bercakap, belajar cara duduk. Lepas kita ingat bila kita duduk mak kita ngajar, jangan duduk macam tu. Orang hajar duduk macam tu. Duduk elok. Duduk elok. Jangan main masa makan. Makan elok-elok. Kita pun belajar adab. Adab yang masyarakat terima. Mak kita bawa kita ke majlis umum. Maka dia sentiasa ajar kita. Duduk elok-elok. Jangan duduk jauh pada mak. Kenapa mak nak pantau adab? Sehingga kita berjaya masuk dalam masyarakat bila kita sudah dewasa. Dengan uruf yang diterima oleh umum sejagat manusia.
Ini cara membina malu dengan masyarakat. Kita duduk dengan orang yang lebih tahu malu, lagilah kita beradab. Itu tuan-tuan bila kita kawan orang yang saya katakan ini beradab betul-betul. Kita akan dapati bagaimana smooth ataupun licinnya perjalanan hidup. Ini berkawan orang badui, tak reti adab. Pada makan pun dia sound macam pasar. Tak reti nak panggil elok-elok waiter ni panggil. Nak order. Tak, dia sound kuat-kuat macam pasar. Orang pun nampak buruknya kelak. Kalau lambat, dia pun terus sound. Lambat ni. Dia tak ada adab. Dia nampak, itu hak saya. Tapi masyarakat nilai dia tak tahu adab bermasyarakat. Kata kita pergi kedai makan. Kita nak order makan. Dia tak jerit panggil dengan tangan. Agak dia tak nampak pergi kat kaunter ni, saya nak order. Kita orang ni ada adab. Bila lambat pula makanan, tak ada dia juga, kenapa makanan aku lambat? Dia pergi tanya kat kaunter. Tadi ada order. Dah masak belum? Adab dia. Lupa kita benda tu. Tak apa, kalau lupa saya cancel. Ataupun, lupa tak apa, saya tunggu lagi. Ini, tuan-tuan tahu kan, ni memang dia belajar adab. Ni kat kita, awak lupa nyanyok tulis dah banyak. Bebek lagi gaduh. Dia pula tak boleh pergi dah kedai tu sebab dia dah tengok akhlak tak baik. Dia pun malu nak pergi. Dan kalau dia pergi pun orang tak nak layan dia dah. Ada jadi isu. Maka ruginya orang tak berakhlak dengan masyarakat. Kadang-kadang sebab tu bila kita bermasyarakat, belajar muamalah dengan masyarakat, akhirnya kita belajar tentang sifat malu. Walaupun itu hak kita dengan beradab minta, dengan ada malu kita minta. Malu datang order teh or ais. Datang Milo ais. Misalnya, ataupun datang air holy datang. Orang ada adab dengan orang, dia saya tak order ni. Tapi tak apalah, saya minum sekali lah. Buat order satu. Sebab dia belajar adab. Tengok ni, tak apa. Saya buat yang bagus, tak apa, saya okey, saya boleh minum. Tapi buat satu lagi. No. Kita pun tengok, ni memang pelanggan baik. Nanti time dibayar pun kita dah kurangkan sikit. Begitu kita bermasyarakat. Bila kita berkawan, kita tuan-tuan ikut ayah kita. Pergi kedai makan. Ayah kita ajar kita adab. Dalam bermasyarakat ni, ayah kita ajar kita duduk diam-diam. Cara ayah kita panggil order. Saya belajar. Sebab ayah saya suka makan kedai. Memang hobi dia makan kedai. Sehari 2 kali. Mesti. Wajib. Kita pun belajar ni dia. Jom kedai. Tengok dia mula. Makan pagi. Macam mana cara dia? Duduk. Macam mana duduk setempat. Macam mana apa benda dia makan dulu. Kalau panas macam mana. Dulu kita panas. Ayah tak bagi tiup. Tapi letak air dalam piring. Tahu tiup tu makruh. Minum teh kita. Orang tua dia boleh minum panas-panas. Kita budak-budak tak boleh. Yang kita ambil teh tu, tuang dalam piring. Kejap lagi sejuk. Kita pun minum pakai piring. Dia pakai gelas, kita pakai piring. Dia ajar kita adab. Akhirnya hari ni kita ajar anak kita pula. Kita belajar sesuatu daripada ayah-ayah kita. Mak-mak kita yang tahu adab. Mak kita ajak pergi jamuan. Kita pun belajar adab. Adak nak dapat bunga telur. Hulur sikit dapat bunga telur. Tak hulur tak dapat lah. Dia ajar adab. Dia tak nak bunga telur lalu-laluan lain. Memang tak dapat. Bunga telur laluan tu kena salam. Salam ada adab bagi duit. Adab. Adab bermajlis. Maka tak ada aib apa-apa. Tak nak bagi, cuma tak dapat bunga telur tu je lah. Lalu ikut lain. Orang rumah pun tak kerja kita. Diam-diam je lah. Tapi di situ kita belajar adab. Saya ingat saya pergi satu jamuan. Jamuan ni lepas Jumaat. Abang saya kata kita tak bawa duit. Macam mana? Tak apa, kita beritahu ke tuan rumah tu. Saya minta maaf, saya dari solat, saya tak bawa duit. Tak apa, salam, ambil. Kita pun belajar adab. Macam tu kau tak bawa duit. Adab yang kedua, lari je pintu lain. Artinya, jaga maruah. Jadi, di situ kita belajar banyak benda dalam masyarakat. Dengan ayah kita, mak kita, abang-abang kita, mungkin kawan kita. Lagi orang tu beradab, lagilah kita nampak hebat. Kadang-kadang kita musafir kawan-kawan kita. Dia pun ajar adab. Dan saya juga tekankan adab ini. Kita bermusafir sunat. Bawa sesuatu, bawa balik rumah. Kerana orang yang kita tinggalkan, dia tertanya-tanya kita akan bawa balik apa. Dia mesti fikir, takkanlah tak balik apa-apa. Kalau kita belajar sahabat-sahabat yang bagus, bila dia musafir, dia ingat isteri dia ingat, abang dia ingat, kakak, habis orang dia ingat. No. Itu adab dia.
Jadi bila di musafir ramai orang seronok. Kenapa dia ada buat ni sikit, ni sikit, ni sikit. Tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan belajar daripada adab masyarakat. Yang hantar ke Mekah bagi duit. Yang pergi ke Mekah untuk fikir nak beli barang apa ke orang yang hantar dia. Kat airport, oh bagi sugi, bagi tasbih, bagi kopiah. Sehingga menjadi satu tradisi yang baik orang kita dululah. Bila ke Mekah, kita sekampung pergi rumah dia. Dulu kan kalau pergi Mekah kan payah dulu. Saya ingat dulu ada seorang hamba Allah pergi Mekah. Kita kecil-kecil pun kena pergi rumah dia. Kenapa? Paling kurang minum air Zam-Zam. Paling kurang. Yang orang tua yang cerita kita. Jadi kita pun pakai kaki. Kita naik. Ambil gelas kecil je. Tak air Zam-Zam sikit tu. Dulu boleh balik air Zam-Zam 20 liter, 40 liter. Tak ada hak dululah. Sekarang, di Mekah pun belum tentu dapat air Zam-Zam. Sebab apa? Wisata turis. Yang harap. Dulu mustahil kita balik tak ada air Zam-Zam. Mustahil. Hari ni macam biasa pula. Ambil wisata turis memang tak dapat air Zam-Zam. Kita pun tak boleh marah ke travel juga. Sebab kita pun nak murah. Jadi kita pergi rumah pakcik-pakcik yang haji. Dia pun angkat kita. Ni jadi kamera Kaabah. Kamera budak-budak. Tekan. Nampak Kaabah. Tekan nampak. Seronok kita teruja. Itu dia balik. Bawa balik satu kamera yang ada gambar-gambar sekitar Mekah, Madinah. Yang kita kena teropong mati, dia pun tekan sekali, keluar gambar Mekah. Tekan sekali, Masjid Madinah. Tekan sekali, Jabal Uhud. Sekian. Oh, seronok kita sama kecil. Dapat minum air Zam-Zam sikit. Dapat makan kurma sikit. Sehingga budaya masyarakat waktu itu, dia tak kira. Budak-budak pun diraihkan sebab dia bawa balik haji. Ini antara apa yang kita belajar daripada masyarakat. Dalam membina sifat malu. Akhirnya, bila kita pula pergi haji, kita buat benda yang sama. Datang rumah saya. Kita dah prepare kurma, kita dah prepare botin, kita dah prepare Zam-Zam, kita dah prepare kopiah, tasbih. Kita dah prepare serban. Kita dah prepare banyak benda. Kadang-kadang kita beg kita beranak tu bukan untuk kita. Yang kita pergi Mekah, beg kita beranak. Ada beranak kembar. Ada beranak 3. Tapi itu semua kerana kita fikirkan orang lain. Kerana adab bermasyarakat. Ini satu beg jubah untuk semua ni saudara mara kita. Ini satu beg kurma untuk semua kawan-kawan kita. Ini satu beg lagi mungkin sekian-sekian. Kopi dengan teh juga untuk sahabat-sahabat kita. Maka ini cara kita membina malu dalam masyarakat. Dalam adab bermusafir, dalam adab beri nasihat, dalam adab ziarah, dalam adab kedai makan. Ini masyarakat. Dan ini disebut oleh para ulama. Belajar dan duduk dengan orang yang malu. Kata Imam Ibn Atta, ada 2 ilmu terbesar. Kalau tak ada, maka hilang segala nilainya. Pertama, segan. Yang kedua, malu. Ini terjemahan dia kurang tepat. Segan sini dalam bahasa dipanggil haibah. Apa maksud haibah? Melihat besarnya Allah. Merasa kehaibatan Allah. Yang kedua ialah malu. Malu bila kita tidak mampu untuk beri sesuatu yang sesuai dengan kehaibatan orang. Yang sesuai dengan kehaibatan Allah. Bila ada sifat, contoh gini, kita anak-anak. 2 ni kena ada benda. Kita anak-anak, kita melihat ayah kita dengan cara apa? Haibah seorang ayah. Haibah seorang ibu. Kita melihat orang-orang yang berilmu dengan kita, yang baik dengan kita hebat tengok dia. Yang kedua, kita malu kalau kita tak mampu beri layanan yang baik pada dia. Bila ada 2 sifat ini, rasa haibah, rasa malu, nescaya sempurnalah akhlak dalam diri kita. Kalau tidak, maka habis. Yang saya katakan, kenapa kita mampu patuh pada mak ayah kita dengan sebenar? Sebab kita rasa ayah kita orang yang hebat. Yang membesarkan kita, yang jaga kita sampailah kita besar ini. Yang kedua, kita malu kalau kita tak dapat balas jasa macam ayah kita buat. Itu mak ayah duk guna bahasa ni lah. Anak, ayah, mak, anak 14 boleh jaga, anak 14 boleh tak dapat jaga mak ayah. Untuk beritahu pada kita, dan ini juga disebut oleh Nabi SAW. Kita, tuan-tuan, kalau buat apa pun kita tak mampu balas jasa mak ayah kita. Jangan anggap kita boleh balas jasa. Ada seorang lelaki dia dukung mak dia. Dia tolong mak dia buat haji sampai selesai. Semuanya dukung. Mak dia duduk dalam kendongan dia sebagaimana dia pernah duduk dalam kendongan mak dia. Maka dia tanya pada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Dia kata, Syekh, Tuan Guru nak tanya, apakah saya sudah membalas jasa mak saya? Sebab sepanjang haji ni saya dukung mak saya. Wukuf Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina, melontar. Dukung. Dia menjadi tempat mak dia berpaut. Dukung.
Kita dulu baca secara dukung. Hari ni bila kita pergi haji, betul ada orang dukung orang. Kita tengok, dukung. Ini barangkali ayah dia. Barangkali sekian-sekian. Jadi seorang lelaki ni kata, Ibn Umar, saya dukung mak saya sepanjang haji. Apakah saya sudah membalas jasa mak saya? Kata Abdullah bin, tidak. Bukan satu nafas mak kamu terang waktu nak keluarkan kamu pun belum senilai itu. Satu nafas mak kita terang kita sebelum keluar tu. Yang doktor kata push. Nak boleh keluar kita. Satu nafas dia ambil, nak tolak kita, tak keluar-keluar juga kita. Itu pun belum kita dapat balas. Jangan cerita yang lain-lain. Di situ kita rasa haibah mak kita, haibah ayah kita. Dan malunya kita tak mungkin dapat balas jasa macam dia. Bila ada watak ini dalam setiap orang, baik dalam dia melihat Allah, atau dia melihat orang-orang yang Allah perintahkan dia untuk menghormati, memuliakan, maka bila ada dua sifat ini, maka dia akan sentiasa menjadi orang yang baik. Kita malu mak kita, malu ayah kita malu pada tok-tok guru kita. Zaman-zaman dulu, tuan-tuan kita diajar, ni orang yang kita kena malu, tok guru. Oh malu dengan tok guru. Berpeluh menjumpa tok guru, malu. Dan tok guru kita mengajar sikit je, maghrib sikit. Tapi kita tahu hak guru, sehingga kita malu takut tersilap buat sesuatu pada dia. Dulu lagi dah cerita, nanti kena semayang ajak, pecah perut. Takut gitu. Tok guru tu semayang ajak tu, pecah perut. Sampai kita takut kena malu tok guru ni. Okay, begitu kita diajar, dengan sifat malu, dengan ada rasa haibah. Kemudian kata Zunnun Al-Misri, rasa malu ialah keadaan segan, haibah, yang ada dalam hati bersamaan dengan kecuaian kita pada sesuatu yang patut kita lakukan pada Allah. Contoh kita tahu Allah maha hebat. Dengan nikmat yang Allah beri, dengan kecuaian kita dalam melaksanakan perintah, maka datang rasa malu. Kita dah sebut tadi nikmat Allah bagi banyak. Kita buat ibadat ciput. Allah bagi rezeki bertali arus, kita sedekah sikit. Tak malu ke? Sedekah je cari duit RM1. Sedekah je cari duit RM1. Bila minta dengan Allah, nak minta RM50, RM100. Dan keluarkan untuk infak pada jalan Allah, RM1 dicari. Kalau boleh yang buruk-buruk. Itu tabung kita penuh duit RM1. Itu tabung masjid penuh duit RM1. Ustaz RM1 asalkan dia ikhlas. Betul dah, satu sudut betul tu. Semua ada RM1 tu ikhlas. Sebab ayat kita macam tu, biar RM1 tapi ikhlas. Akhirnya dia kata, dengan RM1 ikhlas, RM10 tak ikhlas punya. Itu pernah RM1 juga tu. Tapi realiti, kita belajar daripada diri kita. Contoh Allah beri nikmat kita, hidup berapa tahun? Alhamdulillah 60 Ustaz. Berapa tahun kita ibadat pada dia? Allah bagi nikmat rezeki kita banyak mana? Berapa banyak kita infak pada jalan. Allah bagi kita sihat lama mana? Tuan-tuan sakit, demam, batuk, COVID. Kalau tuan-tuan kira lah, hari kita sakit berapa hari? Dengan hari kita sihat berapa hari? Cuba jujur dan kira benda tu. Maka datang rasa malu. Kita waktu sakit, panjang tangan kita menadah pada Allah. Waktu sihat tak angkat tangan pun bersyukur pada Allah. Demam baru 2 hari. Kita punya angkat tangan, ya Allah sembuhkan. Sihat 2 tahun, tak pernah rasa syukur pada Allah. Angkat tangan, ya Allah syukur. Aku sihat, syukur ya Allah. Yang berikan kesihatan untuk berbadan, penglihatan, pendengaran. Sampai sekarang telinga kita masih dengar, walau dah tua. Tak ada orang pekak tak dengar. Kita alhamdulillah umur 70 masih dengar. Orang 70 masih boleh melihat, mandu kereta, mandu motor. Tidakkah kita tidak terasa untuk bersyukur lebih banyak daripada mengeluh? Tapi orang kita ngeluhnya banyak. Setiap kali kita angkat tangan untuk ngeluh dengan Tuhan, jarang angkat tangan bersyukur pada Allah. Tentang waktu kita menadah tangan pada Allah, ya, tanda tangan tu kita minta, kita ngeluh. Tapi dalam munajat kita pada Allah, tak ada ke ayat kita sebut kita syukur pada Allah? Kita cuma cerita benda kita tak ada je. Tak pernahkah kita mengaku apa yang kita dah ada? Ya Allah, aku tak ada anak. Ya Allah, aku tak ada suami. Ya Allah, ya, duk cerita tak ada. Ya Allah, aku tak ada kerja. Yang kita ada, kenapa tak cerita pada Allah? Ya Allah, segala puji bagimu yang beri aku penglihatan, pendengaran. Sehingga ke hari ini, yang beri aku kesihatan. Yang berikan aku peluang untuk berkhidmat pada mak ayahku. Yang beri peluang kepada aku menjadi ayah pada anak-anakku. Yang beri peluang kepada aku kesihatan untuk badan. Untuk aku melaksanakan urusan-urusan kehidupanku. Tentang sebanyak mana dalam doa kita cerita tentang nikmat yang Allah dah beri. Suatu pengakuan kita depan Allah. Betapa besar ni kurnia Allah. Yang kita duk tak ada tangan, duk ngeluh. Tak dapat benda tu, tak dapat benda ni. Maka di situ
Kadang-kadang kita rasa malu. Dan ini yang berlaku pada Nabi Allah Ayub AS. Isteri dia kata, abang kan Nabi, abang kan Rasul. Kalau doa pada Allah biar sembuh penyakit. Langkah bagusnya. Nabi Ayub kata, wahai isteriku, berapa lama aku sakit? 7 tahun. Dan berapa lama aku dapat nikmat? Kita dapat nikmat sama-sama berapa 70 tahun. Aku malu pada Allah. Dengan sikit sakit, dengan banyak nikmat, aku dah malu. Tidakkah kita ada rasa malu ketika mana kita terus mengeluh atas benda kita tak dapat sehingga kita lupa apa yang kita dapat? Sebab tu orang ni, dia nak menikmati bahagia itu susah. Sebab kerja ngeluh lebih banyak daripada syukur. Tuan-tuan tengok, orang paling bahagia ialah orang bersyukur. Bukan orang kaya. Bukan orang sihat, bukan orang ada jawatan, orang yang bersyukur. Sebab orang bersyukur sentiasa nikmat itu sedia untuk ditambah. Dan orang duk mengeluh, dia sedang menunggu nikmat ni diambil sedikit demi sedikit sehingga hilang semuanya. Kita lihat pagi-pagi kita berpagi, kita berhari-hari ni. Apakah kita nak ngeluh atau nak syukur? Oh, ni nak makan roti canai datang pula capati. Orang dah ngeluh dah. Kita hari ni nak minum teh tarik, dia buat pula kopi. Kerjanya pagi dah mula ngeluh dah ni. Hari tengah hari pula, Allah nak makan kedai tutup pula kedai ni. Ngeluh lagi. Panjang ngeluh. Balik rumah ngeluh ke bini, bini mengeluh ke suami. Ingat cuti-cuti bawa pergi jalan, tak jalan juga. Ngeluh lagi. Dia tak lihat nikmat lain. Suami awak ni cuti je nasi goreng, cuti nasi goreng. Ngeluh lagi. Macam tak ada resipi lain kalau cuti sekolah. So, ini semua keluhan-keluhan yang akan bersedialah nikmat tu ditarik. Jadi kita lah, sikit nasi lemak, sikit nasi lemak. Oh dah boring dah. Bila pergi Mekah, rindu nasi lemak pula cari nasi lemak. Awak dulu bukan kata, boring Ustaz makan nasi lemak. Duk Mekah duk cari nasi lemak tu. Kena RM30 nasi lemak orang makan. Oh ingat pula ni, saya ingat nasi lemak kat kampung. Itulah manusia. Masih ada, kata asyik-asyik nasi lemak. Bila tak ada, rindu pula nasi lemak. Dan kita pergi luar negeri ni, rindu teh tarik. Tarik cari, berapa teh tarik? RM15 sekelas minum. Ada baru 2 hari pergi luar negeri. Itulah kita perangai manusia. Jadi tuan-tuan tengok kita ni, bila banyak mengeluh, maka kurang syukur kita pada Allah. Kemudian kata Syekh, kata ulama, tanda orang tu cinta pada Allah, dia sentiasa berbicara. Dan bicara yang paling baik dalam menterjemahkan cinta pada Allah, baca Quran. Seorang baca Quran, dia sedang berbicara dengan Allah. Itu bicara paling Allah suka. Tuan-tuan ada 3 benda yang Allah suka bicara hamba pada dia. Pertama, bicara hamba Allah padanya dengan baca Quran. Allah amat suka. Yang kedua, bicara hambanya pada Allah dengan berzikir. Allah amat suka. Kata bila kita berzikir, kita sedang berbicara dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Yang ketiga ialah Allah suka bila hambanya berbicara dengan Allah dengan doa. 3 benda. Maka tanda kita cinta pada Allah, bahkan akan banyak bicara kita dengan hal ni. Quran suka baca, zikir suka, dan suka doa. Yang kedua, tanda orang tu malu, dia akan diam membisu. Maksud ini adalah tafakur dan muhasabah. Tuan-tuan, tiap hari kita muhasabah. Fikir nikmat dari hujung kepala sampai hujung kaki. Ya Allah. Aku dapat macam-macam ni. Dapat macam-macam. Rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar. Anak dah keluar universiti, masuk universiti. Yang ni dah kerja ni. Orang tengok. Kalau pun Allah ambil sikit suami kita, Allah ambil sikit isteri kita, ambil sebagai anak. Tapi cuba muhasabah dengan banyak nikmat berbanding apa yang Allah uji. Datang rasa malu. Lalu kita akan diam daripada mengeluh. Yang ketiga, ialah takut. Tuan-tuan fikir neraka, fikir kubur, datang gelisah kita. Kata Shaddad bin Aus, kepanasan neraka menghalangku tidur di malam hari. Kata Shaddad, malam pagi tidur. Aku setiap kali ingat neraka tak boleh tidur. Akhirnya aku bangun. Ini sahabat Nabi Shaddad bin Aus. Allah Ta'ala anhu. Teringat neraka, gelisah. Tuan-tuan, kita boleh ingat nanti macam mana kita mati. Gelisah kita. Berarti bila datang panggilan solat, kita sempurnakan. Datang panggilan taat, kita akan lakukan. Sebab kita bimbang macam mana keadaan kita akan gelisah. Ini cinta, tanda malu dan tanda khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Kata Abu Uthman, orang yang berbicara dalam suasana hati yang diliputi rasa malu. Tetapi orang yang berbicara dalam suasana hati yang tidak diliputi rasa malu. Tapi apa yang dibicarakannya? Orang yang berbicara dalam suasana hati yang diliputi rasa malu. Tetapi apa yang dibicarakannya
tidak dalam suasana rasa malu kerana Allah, maka dia penipu. Maksudnya begini. Seorang bercakap tentang bab malu, tapi dia sendiri tak pernah malu. Maka ini namanya mustadraj, ataupun ini tanda orang menipu. Orang bercakap tentang kelebihan qiyamul lail, dia qiyamul lail pun tak menipu. Orang cerita kelebihan sedekah, dia sedekah pun kedekut, maka dia menipu. Bercakap tentang malu pada Allah, walau dia tak pernah malu pada Allah. Dia bersendirian, dia buat maksiat. Orang tak nampak, orang tak kenal siap. Dia dah bertukar watak dengan cepat. Depan orang yang kenal ni, anak-anak murid dia, oh baik. Depan orang tak kenal ni, wataknya dah berubah. 360 berubah. Maka orang ni tak tahu rasa malu. Kalau benar malu dia, dengan siapa pun dia sama. Orang, ramai orang, depan orang dikenali, orang tak dikenal, dia sama. Maka ini dia orang malu yang sebenar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.